Pernahkah terjadi dekat anda, semasa anda tengah drive di jalan raya, anda tiba-tiba rasa blank sekejap ataupun gelap sekejap dan anda kena horn daripada belakang, ataupun kenderaan yang anda naiki ini tiba-tiba rapat dengan kenderaan di hadapan? Kalau ya, anda mungkin mengalami situasi microslip. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan ceritakan dan kongsikan mengenai microslip dan yang paling penting, gejala awal yang boleh anda detect sebelum terjadi microslip yang boleh mengakibatkan aksiden. Jom kita saksikan. Microslip ini boleh dikatakan tidur yang singkat ataupun sekejap sahaja. Ia boleh berlaku selama beberapa saat dan biasanya ianya tidak dapat dikawal dan tidak disengajakan. Dan boleh terjadi semasa mata ini masih lagi terbuka dan boleh berlaku di banyak situasi. Tak kira sama ada semasa memandu, semasa tengah buat kerja ataupun apa-apa aktiviti yang berfokus boleh mengakibatkan microslip. Tapi of course, microslip ini paling bahaya apabila ianya terjadi semasa kita tengah drive, bawa kenderaan ataupun semasa buat kerja. Contohnya buat kerja yang bahaya, mengendalikan kenderaan ataupun jentera yang berat ataupun mengendalikan objek-objek yang tajam. Yang ini perlu elakkan betul-betul daripada terjadinya microslip. Kebiasaannya, microslip ini terjadi apabila kurangnya tidur dan aktiviti yang tengah dijalani itu agak membosankan ataupun berpanjangan. Berbalik kepada kurang tidur ini tadi, kebiasaannya manusia memerlukan 7 hingga 8 jam tidur. Yang ini bagi orang dewasa. Dan kurang daripada tidur ini akan menyebabkan badan ini keletihan dan juga senang mengantuk. Dan sekiranya aktiviti itu perlukan fokus yang lebih besar, contohnya drive kereta, yang ini memerlukan fokus yang berpanjangan. Bila ini terjadi, badan kita akan terasa lebih cepat untuk mengantuk. Antara faktor lain ataupun penyakit yang boleh meningkatkan risiko microslip adalah seperti OSA, iaitu Obstructive Sleep Apnea, narkolepsi dan juga periodic limb movement disorder. Penyakit ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya microslip dan sesiapa yang pernah didiagnos untuk menghidap penyakit ini dinasihatkan untuk tahu gejala awal microslip yang akan saya sebutkan nanti. Antara tanda-tanda awal microslip, yang ini tanda awal ini patut anda kenal pasti sebelum terjadinya microslip. Contoh yang pertama iaitu tersengguk-sengguk. Yang ini antara tanda terawal, dan kelopak mata ini semakin tertutup dan kuyu. Dan mata ni kalau kita drive terlampau panjang, ia akan menyebabkan terkebil-kebil dan kebiasaannya bila dah nak start tidur ni, kita akan menguap berulang-ulang kali. Yang ini antara gejala awal yang mungkin berlakunya microslip. Dan bila keadaan badan yang penat ataupun dah letih, kebiasaannya kita dah tak boleh nak fokus dan start untuk mengelamun. Dan kenderaan yang dinaiki itu biasanya tersasar daripada lorong kenderaan ataupun pergi ke kiri ataupun pergi ke kanan. Yang ini antara gejala awal yang mungkin terjadinya microslip. Sekiranya gejala awal yang saya sebutkan tadi telah berlaku dan anda tengah bawa kereta, yang ini apa yang boleh anda lakukan untuk mengelakkan terjadinya kemalangan. Pertama, sekiranya terjadi microslip, berhentilah di tempat yang selamat. Dinasihatkan pergi ke tempat yang lapang ataupun R&R, masjid yang terdekat dan cubalah berhenti rehat di sana. Lakukan power nap sekurang-kurangnya 5 hingga 20 minit dan insya-Allah badan ini akan menjadi aktif dan terus bertenaga. Dan sekiranya perjalanan itu panjang, contohnya 8 jam, bahagikan kepada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Setiap 2 jam berhentilah rehat sekejap. Dan kalau boleh, sekiranya terlampau penat, tukarlah pemandu di sebelah kalau anda ada peneman. Yang ini antara tips yang anda boleh lakukan sekiranya anda tengah drive. Lain pula situasi di tempat kerja. Di tempat kerja ini biasanya anda mula terasa pening dan tak fokus, dan apabila benda ini berlaku, anda start mengantuk. Sekiranya ini terjadi dan anda sedang buat kerja yang berfokus, contohnya berurusan dengan jentera yang berat ataupun sedang memegang benda-benda bahaya, yang ini cuba elakkan kerja tersebut. Berhenti sekejap dan buat stretching di tempat kerja. Lakukan beberapa minit stretching ini dan ia akan memulihkan kembali kelesuan badan.
Kalau ada member ataupun rakan yang sedang bekerja bersama, cubalah berborak sekejap. Dan kalau ada kopi ataupun minuman yang berkafein, cuba ambil minuman berkafein itu untuk meningkatkan kembali metabolisme badan. Yang itu adalah tips yang anda boleh lakukan di tempat kerja dan juga tips semasa anda tengah drive kereta sekiranya berlaku tanda awal microsleep. Yang ini anda patut buat untuk mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Diharapkan anda dapat mengambil sedikit sebanyak info berkenaan microsleep ataupun tidur yang singkat ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.